Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi tentang satu topik daripada buku pengenalan asas ilmu tasawuf, iaitu berkaitan bab hati. Bab hati khususnya bersangka baik kepada Allah. Okey, sebelum tu saya nak tanya, mesti anda semua pernah merasai situasi di mana kita berada dalam keadaan sangat tertekan, sangat sempit dan rasa macam orang kata give up lah ataupun putus asa dengan kehidupan kita ni. Okey, contohnya lah kita diuji dengan masalah kewangan, masalah pekerjaan. Contohlah ada di antara kita yang tengah struggle mencari kerja untuk menanggung keluarga, untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai ahli ketua keluarga. Okey, contoh masalah lain, kita diuji dengan hubungan silaturahim contohnya. Okey, apa pun masalah kalian semua, apa pun masalah anda, masalah kita hadapi, okey, kita boleh ambil satu hikmah, kita boleh ambil hikmah daripada surah Al-Fatihah. Ini salah satunya lah. Banyak sebenarnya tips-tips untuk kita, amalan untuk kita lakukan supaya kita terhindar daripada, terkeluar daripada perasaan yang tertekan tadi tu, tertekan, resah, gelisah dengan masalah-masalah yang melanda. Okey, sebelum tu kita kena tahu bahawa Allah tidak memberikan sesuatu iaitu ujian, masalah kepada hamba-Nya melainkan Allah tahu hamba tersebut mampu. Okey, makna kata kita ni, ada kata kita rasa ujian kita ni berat sangat, sebenarnya Allah tahu kita mampu dan ujian tersebut akan menjadikan kita lebih kuat, menjadikan kita lebih tabah di masa akan datang. Dalam masa yang sama, Allah nak tinggikan darjat kita. Dengan ujian kita hadapi tu, macam mana jika kita menerima ujian tersebut dengan keadaan hati yang terbuka, dengan keadaan yang kita berlapang dada bahawa Allah ni, kita tahu bahawa Allah memberi ujian kita ni sebagai ujian buat hamba-Nya. Dengan sabar, dengan sabar dan tabah kita, dengan sabar dan bersangka baik, kita menerima ujian tersebut. Itu sebagai seorang Islam lah, kita perlu mempunyai sifat yang begitu. Jika kita mengetahui ataupun kita sedar bahawa kehidupan kita ni tak lari daripada masalah, tak ada orang yang memang free ataupun tak ada orang yang hidup dia bebas daripada masalah. Akan adanya sedikit masalah yang dirasainya. Okey, boleh kita ambil salah satu daripada hikmah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni surah yang paling orang kata banyak manfaatnya. Iaitu untuk hari ni saya fokus kepada manfaat ayat 5 ataupun hikmah ayat 5. Apa dia ayat 5? Boleh rujuk Quran ataupun saya kongsikan ayat daripada ayat nombor 5 surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Okay. Nampak macam ringkas maksud ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, hanya kepadamu kami menyembah dalam meminta pertolongan. Okay. Daripada ayat 5 tersebut, sebenarnya kalau tengok ayat 6 disambung dengan permintaan hamba ni lah. Sebenarnya daripada ayat 5 tersebut, kita kena yakin bahawa permintaan kita ni Allah jawab. Allah menjawab pertanyaan kita ataupun pertolongan kita. Macam mana Allah menjawab? Okey, sebenarnya tidak dinyatakan dalam ayat 6. Cumanya jika kita tadabbur ataupun kita melihat maksud di sebalik ataupun tadabbur Quran di sebalik surah Al-Fatihah ni, pertanyaan hamba-Nya, hanya kepadamu kami sembah dan kami meminta pertolongan. Allah menjawab dan berkata, hamba-Ku, serahlah segala urusanmu kepadaku. Serahlah urusanmu kepadaku. Serahlah urusanmu kepadaku. Okey, maksudnya apa di sini? Maksudnya ialah yang pertama, kita kena lihat bahawa Allah sebagai Al-Khaliq ataupun pencipta kita. Allah mencipta manusia, Allah mencipta
tumbuh-tumbuhan, Allah mencipta masalah, Allah mencipta segala-galanya. Jadi kita kena yakin bahawa setiap yang kita hadapi, setiap pemberian kepada kita, itu semua daripada Allah. Jadi kita pun biasalah kan, kita rasa susah, kita minta kepada orang yang berkemampuan daripada kita. Jadi dalam situasi ini, kita tahu ujian yang kita hadapi tu datang daripada Allah. Kita kena minta kepada Allah pertolongan. Ya Allah, bantulah aku dalam menyelesaikan masalah ini, ataupun dalam keluar daripada masalah ini. Ya Allah menjawab tadi, hanya kepadaku kamu menyerahkan segala urusanmu. Maknanya percayalah, yakinlah bahawa Allah yang akan mengeluarkan kita daripada masalah yang kita hadapi. Nampak macam mudah kan kata-kata tersebut, tetapi dia berkaitan dengan hati kita. Hati kita ni macam mana tahap kebergantungan kita kepada Allah, bergantung kepada hati dan kita punya kepercayaan kepada Allah. Yakinlah bahawa Allah itu maha mengatur segala kehidupan kita. Tak ada daya kita kalau tanpa kehendak Allah. Jadi di sini untuk kita melihat balik hati kita ni, jika benar-benar kita bergantung kepada Allah, semak balik dalam kehidupan seharian kita ni, adakah kita betul-betul meletakkan di awal-awalnya kepada Allah. Contohlah bahawa jika kita seorang peniaga, yakinlah bahawa rezeki itu datang daripada Allah atas usaha kita sendiri. Jangan kita rasa macam kita dah usaha dah, dah usaha banyak dah buat macam-macam, buat itu, buat ini, bermodal dengan besar, ataupun usaha macam-macam, tapi pulangan kita tu tidak seperti yang kita jangkakan. Maknanya kita rasa usaha kita paling strong lah kata, usaha kita ni paling dah all out, tapi nilai ataupun pulangan tersebut tak setanda dengan apa yang kita jangkakan. Kat sini Allah nak uji kita bahawa yakin bahawa rezeki itu daripada Allah. Sebesar mana pun usaha kita, Allah yang pemberi rezeki. Kita sebagai hamba ni usaha kepada sesuatu perkara tersebut. Selain dalam urusan perniagaan, yakin juga urusan seharian, urusan keluarga, contohnya urusan keselamatan suami dan anak-anak pergi ke tempat kerja serta sekolah, luar kita punya kudrat ataupun luar kita punya kuasa untuk menjaga keselamatan anak-anak kita dan ahli keluarga lah contoh khususnya. Anak-anak di sekolah kan, bergaul dengan semua orang. Sekarang ni pun tular penyakit, bermacam-macam penyakit. Jadi kita ni ada kuasa tak untuk menghalang penyakit tersebut daripada terkena anak kita? Kita ni ada kuasa tak untuk menghalang contohlah suami ataupun isteri kita ke tempat kerja terlindung daripada kemalangan? Kita tak ada kuasa, melainkan Allah yang memberi izin. Okay? Akhir kata bahawa untuk kebergantungan kepada Allah ni, dia bergantung juga kepada keimanan kita ataupun macam mana kita melaksanakan kehidupan seharian kita ni. Benda pertama sekali adalah kita percaya bahawa Allah yang maha mengatur segala kehidupan kita. Bab yakin ni dia bergantung pada diri kita sendirilah. Tak boleh saya ataupun orang yang macam memberi satu orang kata KPI ataupun memberi panduan. Kita boleh cari ilmu ataupun kita boleh belajar macam mana untuk menghadirkan bab yakin yang betul-betul yakin kepada Allah. Jika ada kesempatan saya akan kongsikan kepada next video. Seterusnya, bagaimana kita nak mengambil manfaat ayat 5 surah Al-Fatihah itu ialah saat kita melafazkan itu ataupun saat kita membacakan ayat 5 tersebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita lafazkan dengan betul-betul kita memahami makna. Tak susah pun kan, sebab ayat 5 ni ataupun surah Al-Fatihah ni saya rasa semua hafal, sebabnya ia merupakan rukun dalam solat. Yang pertama rukun dalam solat lah, yang kedua daripada kecil saya yakin kita dah dengar dah surah Al-Fatihah kan, dah jadi orang kata bacaan yang mudah di bibir kita. Okey, melafazkan ataupun bacakan ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan hanya sekadar di bibir, tetapi kita hadirkan di hati, iaitu dalam hati kita faham maksudnya, ya Allah, hanya kepadamu kami sembah dan kami meminta pertolongan.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seterusnya kita boleh jadikan amalan. Amalan sikit ni, tips yang sikit ini, hikmah daripada manfaat 5 ayat ni, ambil yang sikit kita amalkan, kemudian dia akan jadi rutin dan boleh kita tambah daripada hari ke hari. Mungkin ada di antara kita yang berkata bahawa saya dah minta macam-macam dah, saya dah selalu minta, saya dah cuba cek balik cara saya berdoa dengan amalan-amalan yang saya boleh laksanakan untuk Allah makbulkan doa saya, tapi kenapa Allah tak makbulkan doa? Dalam surah ayat dalam Al-Quran ada mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah, maksud dia begini, berdoalah kamu nescaya akan dimakbulkan, Allah akan makbulkan. Dalam perbahasan dimakbulkan tersebut, kita boleh ambil bahawa Allah akan memakbulkan doa hamba-Nya melalui 3 cara. Yang pertama, sama ada Allah akan memakbulkan terus doa kita. Yang kedua, Allah akan menyimpan pahala ataupun memberi pahala tersebut dia akan dibawa di akhirat. Maksudnya tak memakbulkan di dunia lah, akan memberi kelebihan ataupun pahala di akhirat. Yang ketiga, Allah akan tidak memakbulkan ataupun tidak memberi makbul kepada doa tersebut kerana perkara tersebut adalah tidak baik bagi pendoa ataupun orang yang mendoakan. Maksudnya apa? Yang pertama ni kita rasa kita doa kita terus dapat. Itu adalah satu kelebihan lah, bahawa Allah makbulkan doa kita atas permintaan kita. Yang kedua, Allah tidak makbulkan pada di dunia tetapi memberi pada di akhirat. Bahawa Allah nak menguji kesabaran kita, menguji kesabaran kita. Contohnya lah, ada di antara kita yang diuji dengan zuriat. Dah usaha macam-macam dah untuk mendapatkan zuriat, tetapi Allah tangguh dahulu doa mereka dan Allah memberi pahala di akhirat. Mungkin nanti ganjarannya ialah memberi kelebihan lah di akhirat. Yang ketiga, Allah tidak memakbulkan doa hamba-Nya kerana itu adalah tidak baik baginya. Kita kena percaya bahawa tidak semua perkara yang kita minta ni secara mata kasar yang kita nampak benda tu baik untuk kita, tetapi dijangka ada masa akan datang, iaitu Allah telah mengetahui segala kita punya kehidupan seharian, benda tersebut tak baik untuk kita. Jadi Allah tak makbulkan. Contohnya lah, kita doa kita perlu kita sangat memerlukan kenderaan baru contohnya. Kita doa dan kita usaha untuk membeli kenderaan baru tersebut. Contohlah dalam perancangan kita nak beli satu kereta baru. Tapi kita usaha-usaha ada sahaja yang perkara yang menghalang untuk kita membeli kereta baru. Contohnya lah, kita tengok pada rupanya dah kumpul-kumpul duit tu pula digunakan untuk contoh lain, nak membayar kos yang lain, kos rawatan hospital contohnya. Maknanya untuk perancangan kita membeli kereta tu tertangguh. Kita boleh ambil iktibar dan percaya bahawa percaya kemungkinan di sini ialah Allah menguji bahawa benda tersebut tak baik untuk kita di masa akan datang. Jangan kita terus macam dah doa dah tapi tak pun, Allah tak makbulkan pun. Dalam setiap kesusahan kita percaya bahawa Allah lah yang mengatur dan menjaga kehidupan seharian kita. Itu daripada istilah ataupun bab hati ataupun bersangka baik dengan Allah. Boleh mengambil manfaat ayat 5 surah Al-Fatihah. Sekali lagi ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan nak katanya time ada masalah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in macam kita lah baca begitu saja, tetapi hadirkan dengan hati sekali. Mungkin kita tak rasa time tu, tapi kita akan dapat rasa jika kita baca dengan hati yang memang betul-betul kita baca dengan ikhlas. InsyaAllah Allah akan memberi kesannya pada masa akan datang. Berminat tak untuk belajar mengaji di Akademi Quran? Boleh subscribe dan tekan link di bawah ini. Terima kasih.